Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para jemaah pencinta Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran sebanyak-banyak dan setinggi-tingginya kepada Allah Azza wa Jalla, kerana dengan limpah kurnianya kita dapat meneruskan pengajian kita tafsir surah Saba. Tafsir surah Saba, siri yang ke-14, merupakan siri yang terakhir bagi surah ini. Surah Saba, surah yang ke-34, juzuk yang ke-22, sambungan kita ayat 51 sehingga 54. Maknanya berakhirlah surah Saba. Alhamdulillah, kita sentiasa memanjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla di atas limpah kurnia yang tidak terhingga yang dianugerahkan kepada kita, masa, peluang dan ruang untuk membaca, tadabbur dan beramal dengan isi kandungan kitabnya yang diturunkan khas kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebagai kitab panduan, kitab hidayah, kitab petunjuk. Siapa dia ikut Al-Quran najah, dia selamat. Siapa ingkar Al-Quran, binasalah dia. Allahumma ja'alna min ahli Al-Quran. Ya Allah, jadikan kami ini daripada ahli Al-Quran. Hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Jadi para jemaah sekalian, perbincangan kita dalam ayat 4 ayat ni, ayat yang pendek-pendek ini, perbincangan kita tentang keadaan orang kafir setelah mereka berada di hadapan azab, berdepan dengan azab. Maknanya kepercayaan sudah 100% total. Apa yang mereka engkar dulu, apa yang mereka istihza, perli, nganyi, senda-senda main kepada Nabi SAW di dunia dulu, sudah wujud di hadapan mata sekarang. Nak lari tak boleh, kemana pun tak boleh, tidak ada tempat untuk lari. Ketika itulah mereka mengaku amanna bil haqq, kami beriman dah. Tapi apa boleh buat, masa sudah tamat, kamu baru mengaku nak beriman. Ketika itu la yanfa'u nafsun, tidak ada manfaat lagi iman pada saat tempoh sudah habis. Kita nak beriman sewaktu masih ada masa, bukan sudah tamat tempoh dia. Jadi para jemaah sekalian, itulah ayat penyesalan yang tidak berguna. Kamu yang masih hidup, sesalah sekarang, qabla fawatil awan, sebelum tamat tempoh dia. Mari kita baca ayat dulu, kemudian kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. Jadi pada pagi ini, 5 hari bulan Jumadil Ula 1443 bersamaan dengan 10 hari bulan 12 2021. Siri kita ni siri yang ke-14. Bagi jemaah yang ada pimpinan edisi Jawi, muka surat 937. 937. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
Walau tara iz fazi'u fala fawta wa ukhidhu min makanin qarib. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. Balik kita kepada ayat 51. Walau tara iz fazi'u fala fauta wa ukhidhu min makanin qarib. Dan sungguh ngeri sekiranya engkau melihat keadaan orang-orang yang bersalah. Orang-orang yang bersalah itu ketika mereka gelisah, takut, menyaksikan azabnya, serta mereka tidak dapat pula jalan mengelaknya, nak melarikan diri, dan mereka pun diambil dari tempat mereka berada untuk dibawa ke tempat siksaan. Na'udzubillahi minan nar. Ayat ini, munasabatul ayat dulu. Setelah Allah SWT sebut dalam ayat-ayat yang lepas ancaman-ancaman terhadap orang-orang yang mengingkari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi juga telah mengisytiharkan bahawa kalau aku betul itu daripada Allah, kalau salah diri aku. Maknanya segala jalan telah dibuka di hadapan mereka. Jalan tariqul hiwar, jalan perbincangan, perdebatan sudah ada. Tariqul munazarah, hiwar ni maknanya dialog. Tariqul munazarah, nak berdebat pun sudah buka. Jalan mana lagi kamu nak? Segala tanda-tanda kekuasaan Allah telah dikemukakan, tapi kamu masih lagi degil, kah kepala, mari cabar Nabi pula. Hai Muhammad, bila ke azab yang kamu janjikan itu? Mata. Hari ini Allah Ta'ala jawab, tapi jawapan penyesalan yang tidak berguna lagi, sebab sudah tamat tempoh. Walau tara, kita tafsir satu-satu ayat. Walau tara iz fazi'u, dan sungguh ngeri sekiranya engkau melihat keadaan orang-orang yang bersalah itu ketika mereka gelisah takut, menyaksikan azabnya, serta mereka tidak dapat pula jalan mengelaknya, dan mereka pun diambil dari tempat mereka berada untuk dibawa ke tempat siksaan. Tengok apa tafsir ulama di sini. Ulama tafsir kata apa? Ada perbahasannya sikit. Ai walau taral ladzina kafaru, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau tengok keadaan orang-orang kafir ketika mereka terkejut, takut, geram, gemetar setelah mereka melihat azab Allah. Bilakah waktunya? Ini yang kita kata perbahasan ulama. Bilakah waktunya? Qala al-Qurtubi, ay fid dunya inda nuzulil maut. Qurtubi kata, para ulama mengatakan letak nombor 1. Mereka gerung gementar gelisah ini ketika sudah ada di hadapan mereka malakul maut. Tengok mati depan,
ataupun ketika turunnya azab. Seperti mana berlaku kepada Abu Jahal dalam peperangan Badar. Dia tengok sudah. Itu dua, ada yang mengatakan huwa faza'hum fil qubur. Ketika mereka masuk dalam kubur, terkejut dalam dunia lain dah dia. Yang keempat, iza ayanu iqab Allah. Ketika mereka bangkit di akhirat esok, dia tengok azab di hadapan mata kita. Berapa dah tu? 4. Tambah Ibn Jauzi, dia kata al-jaisul ladzi yukhsafu bil baida. Ada juga ulama kata ini tentera yang nak serang Kaabah. Sampai di Baida mereka ditelan oleh bumi seluruhnya. Jadi panjanglah dia punya huraian kata ni. Ada ulama mengatakan yang terawalnya indal maut, ketika mati. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni kama fu'ila bi asya'ihim. Tengok dalam ayat yang kemudian tu. Wahila bainahum wa baina ma yashtawna kama fu'ila bi asya'ihim. Jadi ini perbahasan ulama. Dia kata nampaknya pandangan yang mengatakan ketika nak mati itu kuat. Sebab Allah kata sebagaimana yang kami telah lakukan kepada orang-orang dulu daripada mereka. Manakala tunggu kiamat, tak kiamat lagi. Tak berlaku lagi pada orang dulu. Tapi kalau di saat kematian, di saat datangnya peperangan bencana, itu sudah berlaku. Tengok ulama ni, tuan-tuan dan puan-puan. Mereka nak tafsir Quran, dia teliti ayat-ayat. Dari sudut bahasa, dari sudut perbincangan. Kita kata Masya Allah, Allah Ta'ala buka kepada para ulama kita, ulama Ahlus Sunnah ini untuk mentafsirkan Quran, bukan dengan hawa nafsu, tetapi dengan kefahaman yang Allah Ta'ala bukakan, bermula daripada penafsir yang agung di kalangan para sahabat, kemudian diikuti oleh tabi'in dan diikut oleh ulama-ulama. Sampai sekarang pun kita duk baca tafsir mereka, kita nampak jelas. Alhamdulillah. Baik. Jadi puak-puak kafir ni di saat nak mati, dia panggil dalam bahasa kematian, dia panggil sa'atul ihtidar. Saat dihadiri oleh malaikat. Kalau orang baik, malaikat rahmat penuh di rumah dia. Kalau orang celaka, na'udzubillah, malaikat azab yang datang dengan kebengisannya. Malaikat maut juga sudah ada. Ketika itu dia nampak, ketika itulah gementar, tak mau mati puak-puak ni. Puak-puak kafir, ahli-ahli derhaka, ahli maksiat tak mau mati. Ya Rabbi irji'un. Laula akhartani ila ajalin qarib. Jadi masing-masing minta tangguh. Ketika itu sudah tidak ada tempoh untuk ditangguhkan. Jadi kita kata, ulama tafsir kata, semua ayat-ayat tadi tepat, tapi ketepatan yang pertama iaitulah ketika nak mati. Ketika nak mati. Maknanya peringkat awal yang kamu jumpa ketika nak mati. Dan kalau kita kata di akhirat esok pun, na'am. Sebab bermulanya episod penyesalan di atas penyesalan seorang manusia, sama ada yang kafir, menyesal dia di atas kekufurannya, ataupun asi. Jangan buh nama anak ni asi. Asi ni orang derhaka. Fusaq al-fasaqah. Orang-orang fasik, masih lagi mengaku beriman tapi melakukan dosa besar, melakukan kezaliman. Mereka penyesalan awal dia bila? Dekat nak mati. Minta nak balik semula ke dunia, minta tangguhkan kematian. Segala permintaan yang tidak dilayan, itulah waktu dia minta. Habis, kita yang dah belajar Quran, yang sudah tadabbur Quran, yang tahu penyesalan akan berlaku di saat itu, kenapa kita tidak menyesal sekarang? Orang Kelantan kata menyesal learning. Learning maknanya al-an. Sekarang menyesal. Malam-malam kita duduk sebelum kita tidur, ambil wudu, solat sunat. Ketika itulah kita berfikir, ya Rabbi ya Karim, 24 jam berlalu dalam hidupku, apa yang dapat aku buat? Sama ada kita ambil kertas, pegang pen,
Ataupun ambil note, buat catatan. Daripada bangun tidur pagi tadi, apa yang aku dah buat? Alhamdulillah, bangun tidur, bermula dengan tandas, keluar daripada tandas berwudu, bersuci, berwudu, mula dengan salat sunat, tahajud, tunggu subuh baca Quran, selepas subuh salat subuh berjamaah, lepas subuh zikir pagi, diikuti dengan tadabbur tafsir, contohlah bersama Abu Anas, kita kata contoh. Siapa-siapa pun ikutlah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala, fi safhatina, dalam lembaran kita ini telah dipenuhi dengan kebajikan. Tapi kalau pagi tadi sampai ke malam nak tidur ni penuh dengan benda-benda mungkar dan maksiat, ketika itulah kita bertaubat, menyesal sebelum penyesalan yang la yanfa'un nadam, pada hari yang tidak berguna penyesalan. Allahu Akbar. Baik para pelajar sekalian, itu satu. Jadi Allah kata apa? Mereka diambil, fala yastati'una minhu bu'dan, mereka tak mampu lagi nak jauhkan diri daripada kematian. Apabila masuk dalam kubur, mereka tak mampu lagi nak menjauhkan diri daripada munkar nakir. Bila keluar dari kubur, mereka tak mampu nak menjauhkan diri daripada neraka. Na'udzubillah. Wa ukhizu min makanin qarib, mereka diambil sentap daripada tempat yang dekat. Maknanya kalau mati, malaikat mau tarik di sini. Dalam kubur pula tempat dia, di akhirat esok dekat dengan neraka, nampak depan mata dia neraka Jahannam yang sedang menyala yang begitu dahsyat. Allahu Akbar. Fala yatamakkanuna minal firari ba'idan, nak lari jauh tak boleh. Sebab tu Tuhan kata mim makanin qarib, akan diambil tindakan itu di tempat yang dekat. Dekat ya, kita nak gimana? Jadi dekat di situ para ulama kata, ada kata dekat dengan makna kematian itu sudah hampir, ataupun dekat dengan makna kullu atin qarib, setiap benda datang nama dia dekat, setiap benda yang berlalu nama dia jauh. Ini perbahasan, nanti kita tengok dalam fawaid tadi. Ulama ni kita masya-Allah kan. Kenapa dia kata dekat di sini? Sebab benda yang akan datang walaupun jauh lagi, lambat lagi, tapi qarib, sebab dia menghampiri. Kita akan setiap hari menghampiri destinasi, kata orang. Sebab kita ni dianggap orang yang sedang berjalan. Berjalan ke mana? Berjalan kepada kematian, berjalan ke lubang kubur, berjalan ke ardul mahsyar, dan insya-Allah Allah teruskan perjalanan kita ini ke syurganya. Amin ya rabbal alamin. Maka perjalanan yang pergi, dia kata qarib, setiap yang datang dekat. Alaysa subhu biqarib, kan? Makna kaedah kata kullu atin qarib, setiap benda mari itu dekat. Oh, lambat lagi 2 tahun. 2 tahun pun sekejap ya. Sekarang ni kita buat perjanjian dengan orang sekejap ya. Sampai masa dah. Sampai masa dah kita. Allahu Akbar. Baiklah. Itu ilmu psikologi, ilmu motivasi diri, setiap yang datang tu dekat. Jangan tengok kepada orang lain, tengok kepada kita je. Ni kalau tengok orang lain, saya baru 50, arwah datuk dulu 70, ada 20 tahun lagi untuk enjoy. Lain 20 tahun lagi enjoy. Ada orang mati esok, mati malam ni pun tak tahu. Bila dia tengok azab, tak kira lah azab di dunia ni nak mati ataupun di akhirat. Wa qalu amanna bih, dan pada ketika itu mereka berkata, kami sekarang beriman kepada al-haq, kepada kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si kafir, wahai si derhaka, wahai segala si atas dunia ni, al-an, sekarang, fi faedah wala ma fi faedah, ma fish faedah, kata Arab. Qala Ibn al-Jawzi kata fiha wa qalu amanna bihi. Kalimah ha tu dia panggil dhamir. Dhamir tu kembali kepada siapa? Qala Ibn al-Jawzi fiha il-kinayah arba'atu aqwal. Ada 4 pandangan ulama. Yang pertama, ta'udu ila Allah. Qalu amanna bihi, kami telah beriman dengan Allah. Satu.
Yang kedua, ilal ba'thi. Kami telah beriman adanya bangkit semula. Bila dia nak mati, dia tengok, percaya dah. Yang ketiga, ila rasul. Kami percaya dah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul. Apa nak buat? Yang keempat, ilal Quran. Kami sudah percaya kepada Al-Quran. Jadi semua tu betul belakalah. Kalau kata dia beriman dengan ada Allah, dia beriman sungguh bangkit semula, dia beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam benar, dia beriman Al-Quran itu hak, kita kata semua itu sudah tidak ada faedah. Berimanlah kamu nak beriman dengan siapa? Laqad fatal awan, telah tamat tempoh beriman. Sekarang ni tempoh menempuh cabaran. Allahu Akbar. Menempuh cabaran. Maka ketika dia berkata sedemikian itu, dia tak nampak apa dah. Malaikat ada depan, malaikat maut sudah ada depan. Tak habislah lah. Kita sekarang ni waktu kita hidup lah, kita nak beriman betul-betul, beriman dengan Allah, Rasul, Quran, adanya kebangkitan semula. Beriman saja bangkit semula tak jadi. Kena beriman diikuti dengan amal soleh. Setakat beriman saja tak beramal, apa faedahnya? Jawabnya tak ada faedah mana lah. Tengok ayat. Wa anna lahumut tanawushu min makanin ba'id. Apa jalannya? Ini menarik juga bahasa terjemahan kitab lama ni. Apa jalannya? Dan bagaimana caranya mereka dapat mencapai iman dari tempat yang sudah jauh? Apa dia maksud? Tuan-tuan perhati dalam ayat kita ni, qarib ba'id, qarib ba'id, dekat jauh. Ini satu analogi yang Allah Ta'ala buat kepada kita supaya kita berfikir mana yang dekat, mana yang jauh. Waktu nak mati tadi, waktu nak tengok azab, dia kata qarib, dekat. Waktu mereka ingkar sudah jadi jauh. Tengok ayat ni, tengok nota di bawah kata, tempat beriman ialah di dunia. Tempat beriman sudah tinggal di dunia. Dan mereka telah jauh dari dunia kerana mereka sudah berada dalam keadaan yang tidak mungkin lagi kembali ke dunia, di mana iman boleh dicari dan didapati dengan sempurna. Jadi bila sudah mati, boleh lagi undur ke belakang? Jawabnya tidak. Sebab tu dia kata mimmakan yang qarib. Wa anna lahumut tanawush. Bagaimana kamu boleh mencapai iman daripada tempat yang jauh? Kalau dia kata kita tengok neraka sekarang, dia tengok neraka sekarang. Dia beriman ketika itu. Bagaimana dia nak capai iman? Kamu sudah tinggal iman di dunia dulu. Kaifa ta'ud? Bagaimana kamu nak kembali? Sudah tak boleh. Ataupun kalau kita kata orang ni mati, dekat nak mati, ayan al-maut, dia sudah tengok mati. Dia beriman ketika itu, wa anna lahumut tanawus. Bagaimana kamu nak beriman? Waktu beriman, waktu sehat. Kedatangan Rasul, kedatangan orang pendakwah, kedatangan orang mukmin ajak kamu. Kenapa kamu tak mau? Sekarang? La. Maknanya, kesimpulan dia kata di para ulama tadabbur, yang depan tu dekat, yang tinggal tu jauh. Maknanya nak undur tak boleh. Kalau kita kata mana ke perkara yang tidak ada gia undur ke belakang, orang Kelantan kata tak ada gia ghostan. Orang Kelantan ni banyak orang putih dia cakap. Ghostan, gohit, apa lagi ya. Dia banyak kecek orang putih. Tapi orang putih Kelantan, orang dengar apa, ada faham ada tak faham. Dah. Mana nak undur ke belakang, tak boleh lagi. Nak capai iman, sudah jauh. Masa sudah tamat tempoh, tidak boleh. Kata di sebagaimana sebut dalam hadis, pintu taubat terbuka malam yugharghir. Apa dia yugharghir? Yugharghir ini maknanya selagi nyawa tidak ada di halkum. Kalau duk baru nak habis sudah tamat tempoh, na'udzubillah. Allahu akbar. Baik. Wa anna lahumut tanawush. Tengok makna sikit.
Ai wa kaifa lahum tanawulul imanin nafi' fil akhirah, bagaimana mereka nak ambil iman setelah berada di akhirat? Tak mungkin. Wa qad dayya'u waqta imkanihi fi darid dunya bi kufrihim. Allahu akbar. Mereka telah mensia-siakan, mereka telah menghampakan, mereka telah lepas peluang untuk beriman sewaktu berada di dunia dulu, ketika datangnya Rasul, datangnya utusan, datangnya para pendakwah, kita ajak mereka kepada beriman, ketika itu mereka lari. Allahu akbar. Mereka jauhkan diri daripada menerimanya. Maka ketika di akhirat, terhalanglah mereka daripada beriman. Na'udzubillah. Allahu akbar. Kata Syekh Asy-Syangqiti dalam Adwa, wal makna yustab'ad kullal istib'ad. Jauh sejauh-jauhnya. Daripada orang kafir nak dapat iman di akhirat sudah tidak ada lagi. Nak kembali semula tidak ada jalan. Habis lalulah apa yang ada di hadapan kamu. Wa anna lahumut taubah war raj'ah, mereka sudah tidak ada peluang lagi untuk taubat dan kembali ke dunia ini. Allahu akbar. Jadi inilah dia panggil ilmu Al-Quran. Akidah kita ambil dari mana? Daripada Quran. Ambil daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia panggil aqidatut tauhid. Ana selepas daripada majlis perbincangan tentang akidah, mantapkan akidah ni, ketika itu sambil minum dengan sahabat saya, Brother Kamarudin. Dia kata apa? Saya ni Ustaz, 4 ayat saja saya dakwah. Dengar ni tuan-tuan. Saya bawa 4 ayat saja dakwah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini je 4 ayat suratul Ikhlas, nama dia suratul Ikhlas. Kalau orang tu buka hati di ikhlas, dia akan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dia kata, alhamdulillah, yang sudah berdaftar sekarang ini sudah ada 500 orang yang Islam. Dengan cara ni, bukan dengan cara diberi dakwah kepahaman dengan cara tadabbur Quran. Kita kata alhamdulillah, itulah akidah kita. Alkitab was sunnah. Uslub bagaimana nak memfahamkan dia? Dia kata saya dakwah 4 ayat saja. Dengan ayat qul huwallahu ahad, dengan suratul Ikhlas. Kita kata itulah. Nah, jadi orang kafir pada waktu itu, anna lahumut tanawush, ketika tidak ada lagi imkan untuk nak kembali, sudah tidak ada. Pada waktu itu penyesalan yang sudah tidak berguna. Na'udzubillah. Na'udzubillah min ghadabillah. Kita minta perlindungan Allah Ta'ala daripada kemurkaan Allah. Jadi para pelajar sekalian, bila kita tengok bincang tentang iman, bagaimana dakwah, saya suka dengan sahabat-sahabat yang berdakwah kepada non-Muslim, yang asal pun dia orang bukan Islam, asal dulu. Sebab dia kata kita tahu nak sentuh di mana cara-cara itu. Baiklah, dakwah ni kita bincang lain kali. Tapi penyesalan tu biarlah kita sesat sekarang, jangan tunggu apabila tamat tempoh. Ketika itu penyesalan yang tidak ada gunanya. Na'udzubillah. Mari kita pergi kepada ayat yang berikutnya, ayat 53. Wa qad kafaru bihi min qabl wa yaqdhifuna bil ghaib wa yaqdhifuna bil ghaib min makanin ba'id. Padahal mereka telah mengingkarinya sebelum itu. Sebelum tengok malaikat maut, kamulah orang yang paling kerah kepala lawan. Sebelum kamu sampai di akhirat, kamulah orang yang paling gedebel sekali. Orang Kelantan kata gedebel sekali. Mana paling samsin sekali nak lawan. Dan mereka pula selalu melemparkan tuduhan-tuduhan buta, tuduhan jahat terhadap kebenaran itu. Dari tempat yang jauh, masa kan boleh betul. Apa tuduhan jahat dia ni? Macam-macam dia katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia tak kata? Wa qad kafaru bil haqqi min qabl. Mereka telah mendustai Rasul al-haq,
Dan al-haq maknanya dengan kebenaran. Tadi kita sebut tadi, al-haq siapa dia? Allah, Rasul, Al-Quran, kebangkitan semula, mereka diingkar semua sekali itu. Tak percaya belaka. Maka wa yaqdhifuna bil ghaibi min makanin ba'id ay yarmuna dan mereka selalu pula melemparkan tuduhan-tuduhan buta, tuduhan jahat terhadap kebenaran itu. Apa yang mereka tuduh, apa yang mereka buat. Tuan-tuan tengok, yarmuna ay mereka buat tuduhan jahat daripada tempat yang jauh daripada kebenaran, jauh daripada ilmu. Itu dipanggil jauh. Apa dia kata? Tanda tuduhan jahat yang mereka buat itu. Yang pertama, mereka kata kalau mati jadi tanah. Jadi tanah dah. Yazunnu annahum yaruduna ila dunya. Mereka juga menyangka bahawa mereka tidak lahir, mana tidak hidup balik. Tak ada dah. Dia panggil jadi tanah, tak hidup balik. Satu. Ada juga yang mengatakan mereka berkata dalam dunia itu la ba'sa tamat dah tadi. Maknanya dia kata tak ada bangkit semula, tak ada syurga, tak ada neraka. Kita mati macam hayawan. Kena sembelih makan habis. Itu satu kata-kata. Yang kedua, mereka kata Nabi SAW itu sahir, kahin, syair, semua benda ada belaka. Itu dia kata wa yaqdhifuna bil ghaib. Mereka buat tuduhan tanpa ilmu daripada jauh. Nabi ni gini-gini. Ini tuduhan jahat. Dan yang ketiga kata yazunnuna annahum yuradduna ila dunya. Dia kata tak apa, kita boleh balik semula. Ini sangkaan-sangkaan buruk yang tak ada faedah lah. Yang pentingnya mereka telah buat tuduhan jahat kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Mereka buat tuduhan jahat, tak mengaku adanya kebangkitan semula. Jadi tak ada apa. Kita dengan kambing sama je. Sama-sama mati. Kambing kena tanam, kena BBQ. Orang dikebumikan, dimakan oleh ular, habis. Sebab tu dia kata qad kafaru bihi min qabl. Kufur yaqzifuna, melontar tuduhan-tuduhan, sangkaan-sangkaan yang tidak berfaedah. Sebab tu dia kata mimmakan ni ba'id. Kita kan kalau kita mesyuarat lah, kita kata mesyuarat. Bincang-bincang dalam meeting. Tuan, saya cadang gini-gini. Pengerusi kata, jauh tu. Mana jauh daripada kebenaran, jauh daripada target yang kita nak. Itu maknanya mimmakan yang baik. Mereka telah melemparkan tuduhan dari tempat yang jauh, jauh ba'id anil haqq, jauh daripada kebenaran. Ada kata jauh sungguh. Dia tak berani depan. Dia duduk jauh-jauh macam kita hari ni lah. Berdepan tak berani. Cakap seorang berani, buka kamera, buat video, tuduh orang, buat TikTok. Bila orang ajak mari depan, mari sini. Kita muzakarah, mari kita bincang baik-baik. Kita munaqasyah, kalau tak mau debat, sejuta alasan lah kita kona, kita tak mau. Tapi waktu melemparkan tuduhan, bukan main depan pengikut ramai waktu tu. Follower tengah semangat, dia tuduh. Maknanya kita kata buat tuduhan dari jauh. Jadi puak kafir ni pun buat tuduhan sangkaan dari jauh yang tidak tepat dengan kebenaran. Allahu Akbar. Baik. Kita pergi kepada ayat yang terakhir dalam ayat kita ini. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ. Dan disekatlah di antara mereka dengan iman yang mereka ingini. Allahul Musta'an. Kita kata kita minta tolong dengan Allah Azza wa Jalla. Wa muni'u amma yashtahun. Mereka dihalang daripada apa yang mereka ingini. Apa dia ingin? Mereka nak apa? Tengok dalam tafsir kata al-murad dalam tafsir Ibnu Jarir, tafsir lain-lain, dia kata apa ni?
Al-muradu ma yashtahun. Yang pertama, mereka nak beriman, qabul amal. Tak boleh lagi lah nak iman waktu sudah tamat. Apa kamu mau iman lagi? Sudah tidak ada iman. Iman ni waktu atas dunia. Itu satu. Yang kedua, al-muradu yashtahun asy-syahawat wal lazat kal auladi wal amwali wal khadami wal junud. Oh, dia nak kelazatan. Hila bainahum wa baina ma yashtahun. Bila mati, terhalanglah daripada apa yang mereka nak. Keinginan syahwat, nak anak, nak bini, nak anak, nak harta, tak ada apa dah. Semua harta dia jadi hak orang, anak dia sudah jadi yatim, isteri sudah jadi janda. Nak kata apa? Jadi balu orang panggil. Ada yang mengatakan yashtahun ay arruju' ila dunia. Terhalanglah cita-cita, angan-angan mereka nak balik semula ke dunia. Ya birji'un. Anta balik ke dunia, ya Rabbi la'alli a'malu salihan fima taraktu. Boleh aku nak buat amalan yang baik yang telah aku tinggalkan. Allah kata apa? Kalla. Tidak sama sekali. Berapa data kita? 3. Yang keempat, waqila, ada juga ulama kata al-muradu at-taubatu wal iman. Nak taubat, nak beriman, nak rujuk balik ke dunia, semua tak orang panggil tak valid belaka dah. Ada ulama kata, di antara ulamanya Ibnu Katsir dia jamak. Dia kata la munafa bainal qaulain. Tidak ada percanggahan di antara pandangan-pandangan ulama tadi. Faqad hila, telah terhalang mereka daripada syahwat kesenangan dunia. Telah terhalanglah daripada mereka nak balik, nak bertaubat, nak beriman. Tak ada apa dah. Semua itu terhalang. Kita kata na'udzubillah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita masih lagi belum dihalang. Sekaranglah kita kembali kepada Allah. Sekaranglah kita kembali kepada alam nyata. Kita duduk dulu di alam, di awang-awangan. Nak tu, nak ni. Halal haram lantak belaka. Tanpa kita peduli, tanpa kita peka. Jadi kalau kita nak tunggu dekat nak mati baru nak bertobat, jawabnya tidak jadi. Kalau dekat nak mati baru kita nak insaf, jawabnya tidak ada manfaat. Kalau sudah mati nak balik ke dunia juga tak ada faedah. Marilah kita ambil faedah di waktu kita hidup ni. Pagi, petang, siang, malam. Ikutlah sunnah Nabi SAW. Nabi kata apa? Aku taubat istighfar 1 hari 1 kali. Ada kata 70. Jadi kenapa kita pula yang banyak dosa ni pula tak cukup kota? Tuan-tuan dan puan-puan, cuba tengok kota daripada semalam sampai pagi ni. Berapa kali dia kita kata Allahumma ghfirli wa tub alayya, Allahumma ghfirli wa tub alayya, ya Allah ampunkan dosaku dan terimalah taubatku. Berapa kali? Ustaz jangan cakap. Kita ni akhir bulan ni ada sunat, ada ni solat Qiyamul Lail perdana. Malam tu ustaz akan pimpin kami untuk taubat. Lish. Siapa dia ajar macam tu? Ada dalam sunnah lagu tu? Tak. Taubat ni hari macam kita mandi. Mandi berapa kali satu hari? Gitulah kita dengan taubat. Taubat dengan mulut kita astaghfirullah wa atubu ilaih. Taubat dengan hati kita. Taubat dengan tubuh kita meninggalkan maksiat. Mari kita bertaubat sentiasa supaya kita hilangkan segala penyesalan di akhirat yang tidak berguna. Habislah kita. Wa muni'u amma yashtahun. Ulama tafsir pelbagaikan tadi, ada yang katakan jamak semua sekali. Maknanya terhalanglah segala perkara yang kamu nak. Nak kenikmatan dunia sudah hilang, nak balik dunia tak boleh, nak apa pun sudah tidak ada faedah. Wahila bainahum wa baina ma yashtau kama fu'ila bi asyaihim min qabl. Sebagaimana yang telah dilakukan kepada orang-orang yang sama keadaannya dengan mereka pada masa yang lalu. Siapa dia? Ai kama fa'ala Allah bi nuzaraihim wa ashbahim minal kafirin min qablihim. Orang-orang kafir zaman dulu pun begitulah perangai dia. Dia tak boleh nak balik semula. Nak balik semula ke dunia tak boleh. Kalau sudah mati, matilah dia. Nak balik semula, ada harapan. Boleh dia dengan malaikat maut minta tangguh sikit.
tangguh 5 hari lagi boleh. Sekarang ni pejabat tutup lah hari cuti. Anwar nak pergi jabat agama masuk Islam. La. Nak pergi hantar balik barang-barang yang aku curi dulu. Tak ada. Nak pergi minta maaf dengan orang yang kita zalim. La. Habis? La ni. Sekarang ni kita buat maaf. Kita mohon maaf dengan orang-orang yang kita bersalah sekarang. Kalau sudah mati, apa yang kita nak buat lagi? Na'udzubillahi. Kita minta perlindungan Allah Ta'ala daripada segala barang perkara yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan buat. Akhir ayat. Innahum kanu fi syakkim murib. Sesungguhnya mereka dahulu berada dalam syak yang meragukan. Jadi inilah punca dianya. Innahum kanu fi syakkin. Bila dia syak, menyebabkan dia ragu, dia tak percaya, dia terumbang-ambing, dia tidak ada duduk atas landasan yang benar. Ini kata ulama, ini ta'lil. Sebab apa mereka jadi macam ni? Sebab mereka tidak mencari keyakinan adanya Allah, keyakinan terhadap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, keyakinan apa yang dibawa oleh Islam kepada mereka. Itu dia panggil ta'lil. Mereka syak. Syak apa? Tak ada azab Syak bangkit semula. Mereka syak kepada Nabi sendiri. Muhammad. Anak Ibnu Abi Kabsah. Anak pengembala kambing jadi Nabi. Tak ada orang lain kah? Itulah kata-kata ketua Saqif ketika Nabi jumpa mereka di Taif. Dia kata, ya Muhammad, kalau Tuhan lantikmu jadi Rasul, aku nak pergi koyok ke lambu Kaabah. Mana hinanya Nabi di mata mereka. Tak yakin. Syakim murid. Jadi oleh kerana dia tak yakin dengan Nabi, dia tak yakin dengan Quran, dia tak yakin dengan agama ini, mereka ketepikan segala perkara. Kita yang sudah beriman yakin dah. Kalau tanya orang beriman, awak yakin dengan Nabi? Yoi. Kenapa tak boleh? Tak yakin. Awak yakin dengan bangkit semula? Naam. Awak yakin dengan persiapan awak nak mati? Goyah. Koyak lalu. Ini jangan tanya. Ini hal peribadi. Ini isu peribadi, jangan takut. Sebab itulah bila kita tegur kawan-kawan kita yang tak solat contohnya, yang masih lagi buat dosa walaupun mereka ni nampak orang baik. Tegur wanita yang tak tutup aurat. Itu jawapan mereka. Ini hak peribadi, jangan tegur. Ini saya dengan Allah. Sedap jawapan awak, saya dengan Allah. Habis, kenapa yang Allah suruh buat tu tak buat? Saya dengan Allah. Kalau saya dengan Allah, kita taat kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan tak taat. Ini saya dengan Allah, saya dengan Allah. Cakap tu saya dengan Allah. Habis, bila Allah tersuruh, kita tak buat. Kita kata jangan ini. Allah. Dalam bahasa lama, dia panggil golongan Al-Murji'ah. Al-Irja' ni orang yang menangguhkan amal daripada iman. Dia kata dia sudah beriman, amalan jangan tanya. Ini hak peribadi. Aku solat ke, tak solat ke, buat dosa minum arak ke, apa dia benda, kan? Bagi perempuan tak tutup aurat ke, bercampur bebas, itu hak peribadi. Yang penting aku dengan Tuhan. Allahu Akbar. Ada sebuah buku yang sahabat saya tulis. Dia panggil Al-Irja' di zaman ini. Golongan yang kumpulan ni lah, kumpulan liberal kita panggil ni. Di zaman kita ni, nanti buku tu siap, kita iklankan kepada para jemaah. Menarik dia panggil. Irja' mana kumpulan yang memisahkan iman. Iman lain, amal lain. Aku dah beriman sekarang ni. Aku tak solat, kau apa peduli. Aku tak tutup aurat, apa you punya pasal. Jangan. Kita kata ini kumpulan yang berbahaya, dan inilah di antara kumpulan yang ramai. Peduli apa aku, dia kata. Na'udzubillah. Marilah kita sentiasa gilakkan iman kita dengan belajar, dengan muraja'ah, dengan ulang kaji tentang akidah, tentang tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, saya sendiri secara usaha kita, kecil kita, ana dah baca kitab tauhid ni banyak. Di antaranya silsilah siri-siri beriman, siri-siri rukun iman. Kita dah syarah daripada awal lagi, beriman kepada Allah, kepada kitab, kepada Rasul, pada hari akhirat. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube.
Cari beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat. Semua kita huraikan. Kemudian itulah usaha kita untuk memahamkan masyarakat. Dan jilid pertama kitab Mestika Hadis yang mensyarahkan tentang rukun iman, alhamdulillah saya khatam. Itulah setakat mana yang kita mampu. Tuan-tuan carilah ilmu ini. Kalau nak tunggu kuliah kita lambat, boleh ambil kuliah yang sedia ada, beli kitab, menadah kitab. Ada waktu malam, ada masa kosong, buka kitab, 40 minit, kita tengok. Berilah masa. Sebagaimana kata di para ulama, beri masa untuk Quran. Jangan tunggu bila ada masa baru nak baca Quran. Nantilah ada masa free saya baca. La. You kena bagi masa kepada Quran. Masa untuk Quran 1 jam 1 hari. Masa untuk menuntut ilmu 1 jam 1 hari. Waktu letak sendiri bila-bila. Tak ada masalah apa. Oh, saya ni banyak travel, lagi banyak masa. Banyak travel, lagi banyak masa. Kita download siap-siap dah. Duk atas kapal terbang daripada Kuala Lumpur ke Jeddah 8 jam. Pergi ke London berapa? Setengah hari perjalanan. Lagi banyak masa. Bawa kitab. Kitab pun tak payah bawa kan, masuk PDF dia panggil kan. Masuk dalam apa ni, alat gadget kita ni. iPad ke apa benda alat ni, masuk, boleh je. Masuk dalam telinga dengar, buka kitab. Masya Allah. Tuan-tuan akan menimba ilmu yang begitu banyak. Boleh ke ilmu macam tu? Naam. Boleh. Oh, ada kata, kalau tak ada guru, syaitan lah guru dia. Itu bahasa dia. Bahasa dia, guru dengan syaitan. Guru cakap sendiri, agama ni tidak dengan kitab, tidak dengan hujah, tidak dengan Quran, dengan hadis, jumpalah barangnya. Jadi ulama tasawuf kata siapa tak ada guru, syaitan guru. Sebab memang akan sesat kalau fikir sendiri. Jadi kita sekarang sudah ada guru. Jangan tunggu ada masa baru nak belajar. Berilah masa, ruangkan masa untuk belajar. Jangan tunggu ada masa baru nak baca Quran. Berilah masa untuk baca Quran. Jangan ada masa baru nak ziarah keluarga di kampung. Memang peruntukkan masa untuk balik ziarah. Ni tunggu PKP tak boleh balik barulah menangis. Lepas PKP hilang pula dia. Allahu Akbar. Tak balik-balik juga mak dia kata. Katanya pergi melancung sana sini. Baiklah para jemaah sekalian. Tamatlah huraian tafsir kita secara ringkas-ringkas. Sekarang ni kita nak pergi kepada sesi kedua. Al-Fawaid Al-Ilmiyah Wal-Lataif. Faedah-faedah dari sudut ilmiah dan juga dari sudut kesenian susunan Al-Quran itu sendiri. Baik, saya pergi yang pertama. Setakat mana masa kita adalah tuan-tuan, masa kita ada. Habis tempoh PKP boleh mengajar di masjid nanti, tak bolehlah nak buat panjang-panjang macam ni. Orang ada tugasan. Yang pertama, Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, dalam ayat yang kita ni, wa anna lahumut tanawush. Bagaimana mereka nak capai daripada tempat yang jauh. Kata di ulama tadi, annal iman ba'da muayanatil azab la yufid. Beriman setelah ada azab depan mata tidak ada faedah. Tak ada faedah. Sebab apa? Sebab waktu beriman, tuan-tuan tahu makna apa iman? Tahu kata iman? Beriman mana kita percaya kepada benda yang kita tak nampak. Itu mana iman. Beriman kepada Allah. Tak pernah kita tengok Tuhan. InsyaAllah. Wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nazira. Orang muka bercahaya, orang beriman boleh tengok Allah Azza wa Jalla. Allahumma rzuqna, ya Allah, rezekikan kepada kami dapat memandang pada wajahmu ya Rabbal Alamin. Itu nikmat yang paling besar dalam syurga nanti, dapat memandang Allah Azza wa Jalla. Inilah iman kita, ini akidah kita. Golongan Mu'tazilah kata tak boleh tengok Tuhan, kau punya pasal. Aku nak tengok Allah Azza wa Jalla. Ini pegangan Ahlus Sunnah. Maknanya iman itu perkara yang tak nampak. Kalau dah nampak depan orang, tak panggil beriman lah. Saya beriman dah ada sungguh hawa. Mana ada sungguh neraka. Lepas kau tengok neraka, buat iman, buat apa lagi? Maka iman itu benda gaib. Itulah ujian Allah kepada kita. Kita nak yakin ke tak yakin. Dalam surah Al-Baqarah, allazina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman dengan perkara gaib. Semua rukun iman 6 perkara gaib. Quran ada tangan saya ni. Itu mushaf.
Awak tengok ke Allah Ta'ala turun Quran mari daripada langit. Malaikat datang jumpa Nabi kau tengok, tak tengok, habis berimanlah kita. Allahu Akbar. Iman itu semua dengan perkara gaib. Yang kedua, tadi surah tadi Al-Baqarah ayat 3. Jadi pelajar-pelajar ni kalau kita tak sebut nama ayat nombor tu dia tanya balik, ustaz tadi tak sebut. Masya-Allah. Barakallahu fikum. Kepada para pencatat yang sangat bersemangat untuk menerima ilmu. Mudah-mudahan Allah jadikan ini bekalan kita ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, wa qalu amanna bihi, mereka kata beriman dah. Tuhan kata bagaimana mereka nak capai iman daripada tempat yang jauh? Soal, dia kata kalaulah akhirat tu jauh, kan? Qila innal akhirah qarib. Akhirat kan dekat. Tuhan kata iqtarabatis sa'atu, hampir kiamat. Dalam surah Al-Qamar, la'alla as-sa'ata qarib. Surah Asy-Syura, kiamat tu dekat. Kenapa Tuhan kata ni mim makanin ba'id, daripada tempat yang jauh? Jawab dianya tanda tuan-tuan. Ada beberapa jawapan ni, panjang sikit ni. Yang pertama dia kata annal madi kal amsid dabir, benda yang lepas dikira jauh dah. Bila awak jumpa dia semalam, mana berlalu dah dia. Lepas pada semalam, esok, lusa, tulak. Dia jadi dia kemari dulu dia akan pergi macam kita naik boat, motorbot kan. Kita tengok selah daun, duduk atas air tu akan pergi makin jauh. Dia kata annal madi kal amsi, benda tu makin jauh dah. Maknanya mu dulu atas dunia yang kamu tinggal tu jauh, kamu tak mau beriman. Sekarang ni nak beriman, tak akan mungkin kamu nak capai benda yang sudah jauh. Itu satu. Tapi kiamat tu dekat. Sebab kita nak pergi. Dunia yang kita tinggal makin jauh. Itu maksud dianya mim makanin ba'id. Kiamat tu dekat. Tuhan kata la'alla sa'ata qarib, sebab dia nak datang. Yang kedua, anna zalika qarib, dekat bagi orang yang beriman kepada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekat. Tapi kalau orang tak beriman, jauh. Jauh sebab hati dia tak nak. Orang panggil menjauhkan diri, jauh hati. Macam budak kahwin 2 orang. Perempuan ni kahwin dengan budak laki-laki ni yang dia tak setuju. Bukan gawe dia, orang Kelantan kata. Gawe ni bukan power dia. Oh, jauh hatilah. Berjalan apa begini, jauh dah. Tapi kalau power dia, Allahu Akbar, macam berlangkas kata orang. Orang tua tengok pun sakit. Serabut mata tengok. Bertepek dua tu macam. Ya. Ini dipanggil. Maknanya qarib apabila orang tu beriman. Ba'id bila orang tu tak mau beriman. Jauh. Na'udzubillah. Yang ketiga, annal hikayah yaumal qiyamah. Hikayah ini berlaku kepada hari kiamat. Seolah-olah mereka tu jauh daripada, dicampak daripada jauh. Atas dunia dulu kamu tak beriman. Sekarang ni kamu sudah sampai di tempat yang kamu tak yakin dulu. Yang ketiga. Yang keempat, annahum fil akhirah, mereka sudah berada di akhirat, tempat berimannya di dunia jauh. Tuan-tuan tak sempat tulis, tengok rakaman balik. Sebab kita nak habiskan perbincangan 10 tu. Tu baru yang kedua. Saya pindah kepada yang ketiga. Wa yaqdhifuna bil ghaibi min makanin ba'id, mereka buat tuduhan daripada tempat yang jauh. An haula lam yuhawilul qurba, mereka tak cuba nak mendekatkan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andai kata Abu Jahal, Abu Lahab, pak cik dia, pak saudara, kalau dia duduk ya, Muhammad, mari rumah pak cik kita minum teh. Orang kampung kata makan teh. Orang Kelantan ni dia makan belaka, makan air, makan kopi, makan rokok dia makan juga. Mari kita makan teh rumah pak cik petani. Nabi datang sallallahu alaihi wasallam. Biar dia dengar ya. Buka telinga, buka mata, suruh Nabi kita cerita dakwah 10 minit. Beriman Abu Lahab. Tapi setiap kali tengok Nabi, budak ni apa nak buat? Maka mereka tak cuba nak mendekatkan diri kepada kebenaran. Mereka tak cuba nak mendekatkan diri, mendengar apa yang dia kata. Bal kanu kallazi yarmi bil hijarati min bu'din, seolah-olah orang ni, mereka ni lontar dari batu daripada jauh. Bagi. Itulah kita hari ni.
Sama juga dengan orang-orang sekarang ni. Orang-orang yang duk buat tuduhan kepada orang ni. Kalau dia dengar ya kita kuliah, kan? Dan marilah kita kata 3 siri kuliah ya awak tadabbur Quran. InsyaAllah tuduhan-tuduhan jahat itu tidak akan dilemparkan. Tuduhan jahat tidak akan dilemparkan. Yang duk lempar ni orang yang tutup kepala, tutup telinga, tutup mata hati. Tengok orang ni bukan nak dengar dia kata, dia pangkah semua apa yang kita kata. Walaupun kita baca Quran, baca hadis, tak masuk dalam telinga, tak masuk dalam kepala otak dia, yang masuknya nafsu dia serakah yang sangat jauh jiwa dia daripada orang itu, maka orang ini tak akan dapat manfaat daripada ilmu yang disampaikan. Itulah masalah kita. Baik, yang keempat, waqad kafaru bihi min qabl. Tuhan kata tengok, waqad, ayat yang ayat 53, waqad kafaru, mereka kafir. Kenapa mereka kafir? Tengok akhir ayat. Innahum kanu fi syakkim murib. Mereka dalam keadaan syak, meragui segala ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini sebahagian ulama tafsir kata annasyaka kafirun. Orang yang syak boleh bawa kepada kafir. Ni hak Nabi ni, Nabi ajar. Saya ragulah. Kalau meragui kerana sanak dia lain. Dia tak mahu hak Nabi bawa. Ini bahaya kita. Jadi jangan. Ada orang kata selagi dia tidak engkar, tak kafir lagi. Mana dia syak, dia ragu saja, tapi tak engkar. Kita kata kalau ragu tu dia lagi ke engkar lah tu. Sebab bila kata syak, munafilil iman. Awak yakin ada Allah Ta'ala? Saya ragulah. Kaifalah? Tak boleh. Sebab tu dia panggil makna imam aqdun jazimun. Suatu simpulan dalam hati kita yang jazim, yang putus bahawa Allah Ta'ala itu wujud. Barulah dia panggil mantap. Sebab itu dalam ucapan saya, Ana mengatakan sekarang ni peranan kita mendekatkan muslimin dan muslimat kepada Allah dengan penghayatan kita kepada nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifat Allah, serta kita tadabbur ayat-ayat Allah Ta'ala maqru'ah yang dibaca, dan kita tengok kepada ayat Allah Ta'ala manzurah yang dilihat daripada alam ini. Itu cara kita nak mantapkan iman. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi orang yang pening kepala, dia kata ustaz ni macam-macam pula. Kita kata itulah uslub Quran, gaya yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Alhamdulillah. Tuan-tuan kata alhamdulillah. Kita tadabbur Quran, kita akan tingkatkan iman. Jadi kalau orang syak tak boleh. Sebab iman tu al-iqrar al-jazim, at-tasdiq. Pengakuan, keyakinan yang putus bahawa Allah Ta'ala wujud. Dia tak boleh dia panggil taklid dalam masalah iman tu. Ada perbincangan panjang para ulama. Sehingga dia kata kalau orang tanya dia, awak beriman? Beriman. Mu tahu mana ada Tuhan? Ayah aku kata. Tak boleh. Tak boleh ayah kata. Aku kata ada Tuhan. Mana dalil? Ada makhluk. Cukup. Tapi kata, orang kata ada Tuhan. Saya kata lah. Itu dia panggil tidak mantap, tidak jazim. InsyaAllah kita bincang pula dalam bab iman. Saya ada satu buku yang saya terjemah, nama dia Rukun Iman. Tuan-tuan menarik buku ni insyaAllah. Dan satu masa kita akan baca. Masa kata orang ilmu yang nak dipelajari, al-umru qasir wal ilmu kathir. Kata di ulama, al-umru qasir, umur pendek, ilmunya banyak nak belajar. Kita kena kejar masa. Jangan tunggu masa. Yang kelima, wahila bainahum wa ma yashtahun. Wahila bainahum wa bainama yashtahun. Tengok ayat kita. Wahila bainahum. Ayat 54. Dan disekatlah di antara mereka dengan iman yang mereka nak beriman. Nak beriman apa lagi pada waktu itu sudah tamat tempoh. Cerita yang sangat, kata orang, sangat menyentuh perasaan. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar ni seorang sahabat yang sangat ikut jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, banyak kali dah saya ulang cerita Ibnu Umar ni dalam hikayat fiqhiyah. Tuan-tuan tengok dalam siri hikayat fiqh, cari, kenali Ibnu Umar. Satu hari Ibnu Umar syariba ma'an baridan fabaka. Satu hari Ibnu Umar minum air sejuk. Air sejuk tak ada peti zaman tu. Air sejuk ni kak, air yang dia letak dalam bekah, dia panggil qirbah. Letak dalam tu dia supaya sejuk. Dia minum,
dia menangis. Tuan-tuan yang minum air dalam peti, macam-macam campuran lagi, koktel lah, apa benda, tak pernah menangis kita. Ibnu Umar minum air biasa pun menangis. Fashtadda buka'uhu, menangis sungguh-sungguh. Allahu Akbar. Faqila lahu, orang tanya Ibnu Umar, ma yubki, kenapa tuan menangis? Faqal zakartu ayatan fi kitabillah. Aku teringat ketika minum air ni, aku teringat kepada ayat Allah Ta'ala, wahila bainahum wa baina ma yashtahun. Ketika di akhirat esok mereka disekat, dihalang daripada apa yang dikehendaki oleh nafsu mereka. Fa'araftu, ketika itu aku faham bahawa ahli neraka dan yang panas, la yashtahuna illal ma'al barid. Mereka tak nak, mereka tak ingin, mereka tak bercita-cita nak kecuali nak minum air sejuk. Dia membaca ayat Quran, wa qala Allah azza wa jalla an afidu alaina minal ma'. Malaikat penjaga neraka, bagilah kami nak minum air, bagilah kami minum air. Dalam suratul Araf ayat 50, maka Ibnu Umar menangis, wahila bainahum wa baina ma yashtahun. Mereka akan terhalang daripada mereka apa yang mereka nak. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita belum terhalang. Ada yang sudah dihalang. Dulu kita nak makan apa saja, bismillah ya. Nak makan daging, nak makan manis, nak makan masin, semua boleh. Sekarang ni sudah banyak senarai-senarai menu yang terpaksa dipotong. Nak makan masin, darah tinggi dah mula. Nak makan manis, kencing manis dah mari. Nak makan itu, banyak halangan-halangan sudah ada. Kita baca ayat Quran ni, biarlah kita menangis. Wahila bainahum wa baina ma yashtahun. Ketika terhalang mereka daripada apa yang mereka inginkan. Belum mati, kita sudah terhalang banyak perkara. Bagaimana kalau kita mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah? Bagaimana kalau kita mati dalam keadaan hati kita kotor? Bagaimana kalau kita mati dalam keadaan kita tidak betul-betul bertaubat, suci hati kita daripada segala dosa dan maksiat? Baca ayat Quran ni, tulis besar-besar, wahila bainahum wa baina ma yashtahun. Ibnu Umar menangis ketika minum air sejuk. Kita ambil air sejuk, kita fikir, bagaimana aku satu saat nanti aku terhalang daripada minum. Tahu so gimana? Masuk hospital ya, banyak dah halang. Mana nak lalu makan, semuanya tawar belaka, tak cukup garam. Itu dah mula kita. Allahu Akbar. Inilah dia panggil ilmu tadabbur Quran. Bagaimana para ulama salafus salih yang hati bersih, baca Quran, minum air, teringat kepada ahli neraka, wahila bainahum wa baina ma yashtahun. Kita tak pernah fikir benda-benda macam ni. Allahu Akbar. Inilah dia panggil ilmu tadabbur Quran. Ilmu nak ketuk, nak cuit hati kita supaya sentiasa ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada yang keenam. Wahila bainahum wa baina ma yashtahun. Terhalangnya apa yang kita nak. Kata ulama tadabbur, anna mufaraqatal mushtahayat min a'zamil uqubat. Terhalangnya kita daripada kehendak yang kita nak, nafsu ini, termasuk dalam penyaksian bagi seorang manusia. Allahu Akbar. Tak usah kata apalah tuan-tuan yang sudah melalui jalan ni, jalan Covid ni. Nah, bagaimana tuan 10 hari dipakai gelamping? Bagaimana? Duduk di mana? Di rumah, dalam rumah sendiri, dikurung dalam bilik sendiri, tak boleh campur dengan anak dengan isteri. Ibu tak boleh tengok, tak boleh nak dukung anak kecil. Apa kamu rasa? Stres, berasa macam-macam dah. Okay. Itu baru di rumah, kuarantin di rumah. Na'udzubillah, bagaimana orang kena kuarantin dalam penjara? Na'udzubillah, Allahumma ajirna minan nar. Bagaimana di saat orang duduk dalam neraka yang begitu dahsyat? Wahila bainahum wa baina ma yashtahun. Orang yang terhalang daripada kegemaran dia sudah dikira azab. Bagaimana orang yang memang diazab oleh Allah Azza wa Jalla dengan sebab maksiat? Allahu Akbar. La ilaha illallah. Yang ketujuh, fi qauli ta'ala kama fu'ila bi asyaihim, sebagaimana Allah Ta'ala kata, aku telah lakukan kepada orang dulu daripada kamu. Ulama tadabbur kata ayat ini dalil kepada isti'malul qiyas. Kita boleh menggunakan qiyas sebagai satu hujah dalam agama ini. Sebab itu kalau kita belajar fiqh,
Dia panggil undang-undang syariat ini ada 4 sumber. Yang pertama Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga al-ijma', yang keempat al-qiyas. Tengok Allah Ta'ala ajar kepada kita, kama fu'ila sebagaimana orang yang dulu daripada mereka telah diperlakukan sedemikian. Na'udzubillah. Yang ke-8, ayat yang sama lagi, kama fu'ila bi asyaihim, sebagaimana dilakukan kepada orang dulu, al-isyaratu ilal i'tibar biman mada wa sabaq. Ambillah i'tibar, ambillah pengajaran daripada orang-orang yang dulu, yang buruk, yang baik. Yang baik, tengok orang ni Masya Allah, kebaikan yang dia buat tak mati walaupun Tuhan sudah mati. Orang lalu ni siapa ni? Masjid fulan, ini fulan, jasa-jasa dia, kebaikan yang dia buat tak mati walaupun Tuhan sudah mati. Yang kita bimbang tuan-tuan, ni siapa dia ni? Celaka menatai tu ni buat. Allahu Akbar. Semua orang lalu kat kubur dia, bukan nak doa, masing-masing menyumpah. Masing-masing menyumpah, sumpah seranah kata orang. Na'udzubillah. Jadi kita ambillah iktibar dengan orang yang terdahulu daripada kita, yang baik, yang buruk. Yang baik dijadikan panduan, yang buruk dijadikan sempadan. Kepada kata di ahli-ahli bahasa. Baiklah, yang ke-9, wa anna lahumut tanawushu min makamin ba'id. Bagaimana mereka nak ambil benda yang sudah jauh? Ulama bahasa kata ni, kita tadabbur dari sudut bahasa, tamthilun li talabi ma la yakun. Gambaran mencari sesuatu yang mungkin, yang tak mungkin nak dapat. Tak mungkin. Tak ada manfaat lagi. Dia beriman di saat sudah tutup pintu beriman. Bertaubat di saat sudah tutup pintu tersebut. Sama jugalah, macam kita lah juga. Anak-anak kita habis peperiksaan, waktu belum periksa tidur, orang suruh belajar lari, orang PDPR dia buka video, buka 5 minit masuk kelas, yang lain duduk main game. Waktu habis periksa apa nak buat? Mak, ayah, minta maaf, saya menyesal. Nah, semua saya dapat K, panggil, yang gagal ni apa dia? D tolak belakang, kita nak kata apa? E, apa nak buat? Lama ya. Mak dia kata jauh dah lah jaraknya. Waktu tuition sudah lepas, waktu mulang kaji sudah lepas. Sekarang ni waktu engkau semua sekali sudah melepas. Allahu Akbar. Itu dia panggil tamsil. Allah Ta'ala buat gambaran benda yang tak mungkin undur balik. Min makanin ba'id. Sebab tu dia ba'id ni, tuan-tuan kena tengok. Kalau kata ba'uda, jauh. Allah guna kata ba'id. Dia baca dia kena panjang. Min makanin ba'id. Maknanya jarak yang sangat jauh. Tak mungkin nak undur balik ke belakang. Itu bahasa Al-Quran. Cara baca ayat dia pun kita nampak jauhnya kita. Masya Allah. Yang terakhir dia kata apa ni? Itu dia panggil tamsil yang pertama. Yang kedua, waqad kafaru bihi min qablu wa yaqdhifuna min makanin ba'id. Ini yaqdhif makanin ba'id, tamsil li halihim. Allah Ta'ala buat gambaran dengan keadaan mereka. Keadaan mereka tu bila duduk dengan jarak yang jauh, dia panggil tamsil sekali lagi. Yang tadi wa anna lahumut tanawush, tamsil dengan apa yang mereka nak. Apa yang mereka nak? Mereka nak balik ke dunia. Tak mungkin. Wa yakdhifuna bil min makanin ba'id tamsilan di halihim syubbihu bihalin. Dibandingkan keadaan orang yang buat tuduhan melulu ni seperti orang yang lontar memanah satu benda dalam gelap, tak tahu mana target tak tahu, pakai lontar, la yusibu, tak akan kena sama sekali. Ni tengok tuan-tuan, ayat yang ke atas, wa anna lahumut tanawushu min makanin ba'id, itu gambaran lakonan kepada orang yang menuntut mencari benda yang tak mungkin nak boleh. Jauh ni. Yang ni pula wa yaqdhifuna bil ghaib min makanin ba'id, mereka lontar daripada tempat jauh, dahlah tempat jauh, tak nampak pula depan. Maknanya perangai orang kafir dulu, dia tuduh Nabi macam-macam. Perangai orang kita sekarang ni pula, tuduh kepada orang yang kita tak suka macam-macam. Tuduhan tu tuduhan dalam gelap, tuduhan jarak jauh, tak akan kena target. Wallahu alam. Ayat Quran ni makin kita kaji tuan-tuan, makin kita terasa
bagaimana nikmatnya, bagaimana dalamnya, bagaimana latifah, mana halus kesenian ayat itu, sampai mereka dua ni dibahas oleh ulama, anna lahumut tanawush, itu gambaran kepada apa yang mereka nak, wa yaqdhifuna bil ghaib, gambaran kepada tuduhan jahat yang mereka buat. Subhanakallahumma hamdika. Maha suci Allah Ta'ala, maha tinggi Allah, kalam Allah, inilah kalamullah. Bila kita baca makin tinggi perjalanan, semalam saya buat analogi yang baru pula. Dia kata, orang yang baca Quran ini tanpa kajian seperti orang yang berenang di permukaan air tak selam ke dalam. Tadi kita bandingin buah tamar, makin dimakan makin dikunyah, makin dimanis. Yang ni pula orang yang pergi ke laut, dia tak masuk dalam air, tak pakai cermin mata, orang panggil apa ni, snorkeling, tak tengok, tak nampak apa dalam. Nampak apa? Nampak siapa ke atas, nampak air berombak, itu je. Jadi rugi tuan-tuan, bila kita dah masuk Quran di tangan kita, biarlah Quran dalam hati kita. Quran ada di apa ni, di mata kita, biarlah Quran masuk ke dalam minda kita. Alhamdulillah, marilah kita jadi penyelam yang cerdik, bawa alat-alat penyelam, dan jangan duduk di permukaan, kita tengok di bawah, Masya Allah, dunia lain di dalam laut. Jadi bila kita masuk dalam Quran, barulah kita terasa inilah kalamur Rabb, itulah mukjizat al-khalidah. Baik, pada pagi ni, pagi Jumaat yang mulia, pagi Jumaat yang mulia ni berapa? 10 hari bulan 12 2021, bersama dengan 5 Jumadil Ula 1443, khatamlah kita surah Saba. Sebanyak 14 siri kuliah. Kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan namanya yang maha indah, dengan sifatnya yang maha tinggi, supaya Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita kepahaman yang baik dan beramal dengan apa yang kita belajar. Dan Allah jadikan Quran ini sebagai rabi'a qulubina, penenang hati kami, panduan kepada hidup kami, memandu kita di dunia dan memandu kita ke akhirat kepada syurga Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.